Hai, suka untuk saya berkongsi dengan anda mengenai tugasan kedua mata pelajaran pembangunan masyarakat di mana kumpulan kami memilih untuk menjelaskan ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Baik, sebagai pengenalan, terdapat 80 etnik yang ada di Malaysia. Bayangkan betapa pelbagainya kita dari segi warna kulit, kepercayaan, agama. Namun yang bangganya, rakyat Malaysia masih boleh mengekalkan sebuah perpaduan di bawah payung keluarga Malaysia. Kagum saya. Kalau kita zoom peta itu, kita lihat ke negeri Sarawak. Sarawak mempunyai 28 etnik. Mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh pensyarah UNIMAS Januari Amir, Sarawak mempunyai 2.6 juta penduduk dengan majoritinya adalah kaum Iban 30%, seterusnya Cina 24%, Melayu 23%, Bidayuh 8%, Melanau 6% dan orang Ulu 5%. Jadi untuk tugasan ini, pakaian tradisional pelbagai kaum adalah fokus untuk kumpulan kami. Baik, saya akan kongsikan mengenai pakaian tradisional masyarakat Iban. Pakaian tradisional masyarakat Iban untuk lelaki adalah baju burung yang ditenun atau disulam menggunakan benang emas atau benang perak. Lanjang atau ketapu anyaman rotan diwarnakan mengikut corak tertentu dan dihiasi dengan bulu burung kenyalang atau burung kuau raja. Corak baju seakan corak yang terdapat pada puak kumbuk dipakai pada majlis keramaian, perkahwinan, sambut tetamu dan juga ngajat. Gagung pula diperbuat daripada kulit haiwan. Dipakaikan semasa turun berperang pada zaman dahulu, kini digayakan semasa perayaan hari gawai, perkahwinan ataupun majlis formal dan tidak formal. Pemakai ini kita gelar sebagai keling yang merupakan seorang perwira perang dan gagah dan berani mengikut cerita rakyat. Dan sebagai pelengkap kepada pakaian baju burung ini, kaum lelaki masyarakat Iban akan menggunakan sirat diperbuat dari kulit kayu temeran atau tekalung yang dihiasi menggunakan magnet. Parang ilang dan sumpit senjata perang, terabai diperbuat dari kayu keras sebagai senjata pelindung dan hampir sama di setiap daerah. Untuk makluman, di Sarawak ini kaum Iban akan ada di seluruh daerah. Okey, selesai untuk lelaki, pakaian ngepan Iban atau ngepan induk wanita masyarakat Iban adalah biasanya dipakai oleh kumang, iaitu wanita Iban yang cantik serta berbakat. Terdiri daripada sugu tinggi, marit empang atau tanguk, kain karap atau kebat, lampit, rawai, tumpak perak atau bentuk, gelang kaki atau geruncung, buah pauh, selampai, tali hujan atau mulung dan sementing bucai atau sengkiling, di mana ngepan ini berbeza untuk daerah-daerah tertentu, tapi kebanyakan daerah dia hampir sama. Daerah tersebut adalah ngepan batang rajang, kita ada ngepan saribas, kita ada ngepan saratuk, ngepan batang air, ngepan sekerang dan pelbagai lagi. Ianya digayakan semasa gawai, perayaan, sambut tetamu, ngajat, malah kini dipertandingkan seperti pekit kumang dan pekit keling bagi mengekalkan warisan turun-temurun ini. Di mana secara kesimpulannya, meskipun kita ada pelbagai etnik, indahnya busana yang sekarang ini kalau dahulu fungsinya ataupun kegunaannya adalah untuk peperangan, untuk perkahwinan bagi etnik tersebut ataupun tertentu sahaja. Namun sekarang boleh dikongsi dengan pelbagai etnik. Contoh pakaian Iban digunakan sebagai persalinan kedua semasa perkahwinan ataupun digunakan untuk mengambil gambar yang bersejarah pra perkahwinan. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa pakaian tradisional ini pun sudah memberikan satu perpaduan kepada masyarakat di Malaysia. Ia bukan sahaja dipakai oleh masyarakat Iban tapi juga kaum-kaum lain. Ianya kini sebuah warisan turun-temurun yang boleh dikongsi oleh pelbagai etnik sama ada bagi majlis formal ataupun persalinan kedua perkahwinan dan seringkali digunakan untuk merakam gambar pra-perkahwinan. Ternyata orang lama tinggalkan warisan bukan sahaja untuk dijaga, malah dikongsi sebagai simbolik perpaduan. Sekian, terima kasih. Budaya pakaian bagi masyarakat suku kaum Melanau.
Kaum Melanau yang dahulunya berasal dari kawasan Rajang telah berhijrah ke kawasan Mukah, Balingian hingga ke Tatau dan pesisiran Bintulu hingga ke Miri. Sehingga tahun 2020, melalui laporan penemuan bancian yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi sistem utama atas talian e-Census, seramai 142,400 orang bilangan penduduk bagi suku kaum Melanau di seluruh Malaysia. Suku kaum Melanau terdapat keunikan tersendiri melalui busana pakaian tradisi. Di hari perkahwinan, sememangnya mereka akan mengenakan busana yang indah. Bagi perempuan, iaitu mengenakan baju kain jenis baldu berwarna hitam, bersarungkan songket Brunei tenunan Sarawak, bertali pinggang pending besar, diserikan lagi bersama dokoh dan perhiasan sanggul di kepala yang dikenali sebagai kepih. Manakala pengantin lelaki pula akan mengenakan pakaian baju dan seluar berwarna hitam kain jenis baldu, bersarungkan songket Brunei tenunan Sarawak dan berkopiah. Seterusnya, pakaian tradisi ini juga akan digunakan semasa program-program rasmi peringkat negeri bagi menyambut ketibaan orang-orang kenamaan di divka hormat semasa program kebudayaan ataupun di majlis persandingan. Wanita Melanau kebiasaannya akan menggayakan baju baban Melanau, iaitu baju kurung pendek berwarna hitam, dipadankan dengan kain songket dihiasi kain selendang merah yang diletakkan di bahagian dada dan perhiasan diri kepih dada dan kepih sanggul atau topi terendah. Maka, apa yang dapat disimpulkan sememangnya pelbagai reka bentuk fashion dan busana telah dimodifikasi mengikut perubahan masa zaman sekarang. Namun kerana di adat dan segala tradisi turun-temurun, mereka tidak pernah meninggalkan atau mengubah warna busana yang indah ini, bahkan mengambil peluang dalam memodenkan lagi perhiasan busana mereka bagi memartabatkan pakaian baldu dan baban umpama yang lama dikelek, yang baru didukung. Terima kasih. Lun Bawang membawa maksud orang di kawasan pedalaman, people of the interior. Lun bermaksud orang, manakala Bawang membawa maksud ulu. Secara keseluruhannya, Lun Bawang berarti orang ulu. Statistik menunjukkan angka 5.4% daripada 1.8 juta rakyat Sarawak adalah suku kaum orang ulu. Asalnya, orang pedalaman atau orang ulu adalah sebahagian daripada puak dari Kalimantan Borneo. Pada asalnya, Lun Bawang merujuk kepada masyarakat Murut kerana kedua-dua etnik ini hampir sama dari beberapa aspek. Terdapat beberapa jenis etnik yang sinonim dengan Lun Bawang, iaitu Lun Dayeh, merupakan masyarakat Lun Bawang di Sabah. Lun Lot, yakni etnik Lun Bawang yang berada di kawasan hilir sungai, Down River. Masyarakat Lun Bawang boleh ditemui di sekitar bahagian lawas, Limbang, Terusan, Kalimantan, Indonesia dan Temburong. Brunei, yakni di tengah kawasan pedalaman Borneo. Suku kaum Lun Bawang kaya dengan kraftangannya. Dahulu kala pakaian kaum lelaki dibuat daripada kayu yang dipanggil kuyu talut. Kain yang dililit di kepala juga dipanggil sigar, sementara cawat yang dipanggil apar. Parang panjang yang diikat di pinggang di bawah untuk pergi berperang dipanggil pelepet. Bagi kaum wanita pula, mereka mengenakan pata di kepala, beret di pinggang, band di leher dan geleng atau pakel di tangan serta lengan. Sekian, terima kasih. Kaum Bidayuh di Kuching ada di Bau, Pedawan, Serian dan sebagainya, tapi dalam area Kuching. Okey, 4 suku kaum Bidayuh. Yang pertama Selakau, area Lunduk. Jagoy ataupun Singai, daerah Bau. Ketiga Biatah, area Pedawan. Dan keempat adalah Sadong, area Serian. Pakaian Bidayuh terdiri daripada pakaian perempuan dan lelaki, dipakai pada hari gawai perkahwinan kaum Bidayuh. Okey, pakaian wanita warna hitam adalah warna utama untuk dalam pemakaian masyarakat Bidayuh. Pakaian lengkap adalah baju berlengan pendek ataupun separuh lengan, kain warna hitam paras lutut dihiasi dengan manik-manik halus pelbagai warna, iaitu putih, kuning dan merah. Tudung kecil untuk pala dengan corak anyaman yang indah berwarna-warni dengan sulaman manik halus. Okey, untuk lelaki mengenakan sepasang persalinan berbentuk baju hitam separah lengan pendek dengan berunsur flora dan seluar hitam ataupun cawat yang berwarna asas seperti biru, merah dan putih. Kain lilit kepala pula sebagai pelengkap hiasan kepada kaum lelaki. Okey, sekian dari saya. Bangsa Cina merupakan kaum dan bangsa kedua terbesar selepas bangsa Melayu di dalam Malaysia. Masyarakat Cina di Malaysia sangat mengutamakan adat dan budaya bangsa mereka, tidak kira mengikut penganut
tradisional atau penganut moden. Zaman dahulu, pakaian tradisional selalu diguna pakai tidak kira ada majlis dan upacara. Terdapat beberapa jenis pakaian tradisional Cina di Malaysia yang dikenali sebagai jubah labuh, samfu dan cheongsam. Jubah labuh kebiasaannya akan dipakai semasa menyambut perayaan Tahun Baru Cina atau upacara perkahwinan. Kain jubah labuh ini dihasilkan dari negeri China menggunakan fabrik sutra yang berwarna merah terang dengan hiasan emas dan perak. Manakala samfu membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Samfu sejenis pakaian berbaju yang longgar, terbelah di depan dan berkuala tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti baju Melayu. Samfu diperbuat dengan kain sutera dan jarang dipakai oleh lelaki kaum Cina di Malaysia. Pakaian tradisi jenis cheongsam biasanya dipakai oleh kaum wanita di Malaysia setiap kali perayaan Tahun Baru Cina. Pakaian cheongsam atau baju panjang diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain kain lembut. Dalam bahasa Cina, cheongsam disebut cipau dan bentuk pakaian seperti gaun yang menonjolkan bentuk tubuh si pemakai. Terdapat maksud pada simbol-simbol yang ada pada baju cheongsam. Simbol peony adalah sejenis bunga kebangsaan masyarakat Cina yang membawa maksud kekayaan dan kesejahteraan. Simbol teratai pula merupakan sejenis bunga yang membawa maksud kecantikan. Bagi simbol krisan membawa maksud panjang umur. Maksud simbol ikan pula melambangkan kesejahteraan, manakala simbol burung adalah lambang kecantikan dan kemurniaan. Setiap simbol-simbol yang ada pada baju tradisional wanita membawa maksud tersendiri dan pakaian cheongsam berwarna merah membawa maksud keberuntungan, kesenangan, keberhasilan dan pembawa nasib baik. Kesimpulannya, hanya pada hari tertentu seperti hari perayaan Tahun Baru Cina atau hari perkahwinan sahaja kita akan dapat melihat pakaian tradisi Cina ini dipakai oleh masyarakat Cina. Ini kerana masyarakat Cina percaya pada kepercayaan agama mereka apabila memakai baju tradisi Cina pada hari tersebut akan memberi keberuntungan dan kesejahteraan kepada si pemakai. Walaupun zaman semakin moden, ada juga masyarakat Cina yang masih memakai pakaian tradisional ini kerana mereka percaya pada agama mereka bahawa unsur dan adat pemakaian tradisional masih perlu dipraktikkan tidak kira penganut Buddha atau tidak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Namaste. Sari adalah pakaian wanita yang dipakai setiap hari dan dipakai semasa perayaan mengikut pilihan kain. Kain sari jenis kain yang lembut dan jarang. Warna merah ataupun warna-warni menjadi pilihan serta bermanit corak botani dan hewan adalah amat digemari. Gagar cori pula merupakan pakaian wanita yang menggabungkan pelbagai pakaian lain seperti gagra atau lehenga, coli dan dupatta. Gangga ialah kain dan skirt panjang sehingga buku lali yang disulam dengan benang emas ataupun perak. Manakala dupatta ialah kain selendang yang dipakai di bahagian pinggang. Seterusnya, dhoti, pakaian tradisional lelaki kaum India yang dipakai pada hari perkahwinan sahaja. Ianya sejenis kain putih panjang yang dipakai sebagai kain sarung atau dililit di bahagian pinggang. Seterusnya, sherwani merupakan pakaian lelaki golongan bangsawan yang dikenakan untuk upacara pernikahan, perayaan atau festival dan majlis kebesaran. Sherwani mempunyai ciri khas memiliki penutup depan dengan corak acak dan dihiasi sulaman. Dan untuk kurta pula adalah kemeja panjang sampai paras lutut diperbuat daripada kain kapas atau linen dan dipakai semasa majlis rasmi. Malaysia mempunyai budaya dan adat yang berbeza, seperti adat pemakaian pakaian tradisional semasa upacara dan perayaan. Uniknya kaum India, hampir semua persalinan mereka berwarna-warni.
menepati bentuk tubuh dan dipenuhi dengan corak yang menarik disulami dengan manik-manik kecil menjadikan busana India nampak meriah dan elegan semasa perayaan di Bali, Thaipusam dan Thaiponggol.